Tadi sifat seorang mukmin secara umum. Sekarang sifat seorang mukmin secara rinci. Satu persatu kita mulakan dengan sifat mukmin dalam beribadah. Hadis yang pertama, bab wudu, babun fil wudu. Qala hadatsana Yazid bin Harun, qala hadatsana Hammam an Qatadah an Safiyyah bin Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau biqadril mud wa yaktasilu biqadris sa'. Bab wudu, Yazid bin Harun memberitahu kami, Hammam memberitahu kami daripada Qatadah, daripada Safiyah binti Syaibah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berwudu dengan satu mud dan mandi dengan kadar satu sa'. Nah, ini sifat juga mukmin juga. Yaitu setiap seorang mukmin apabila dia berwudu dengan kadar air yang efektif, kata orang kampung saya. Kadar air yang cukup, jangan berlebih-lebih, jangan membazir. Kata Siti Aisyah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, Rasulullah biasa berwudu dengan satu mud. Satu mud ni kira-kira 500 liter saja. 500 liter. 500 setengah liter saja. Ini berapa ni? Setengah liter saja cukup untuk wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mandi dengan kadar satu sok. Satu sok tu kira-kira 1 liter lebih. 1 liter lebih atau satu sok adalah bersamaan dengan 2 kilogram lebih. 2 kilogram lebih air. Kalau kita mandi basah tak cukup 2 kilogram tu, 2 liter tak cukup. Kita mandi 1 baldi semua. Betul tak? Dan basah, kalau belum basah atap sama lantai sama tembok semua macam masih was-was lagi aku dah mandi ke belum. Padahal Nabi cukup gunakan air dengan efektif. Sedikit tapi basah semua yang perlu dibasahkan. Maknanya apa tuan-tuan? Ini sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat baginda Nabi adalah kalau nak guna sesuatu, guna dengan secukupnya. Nabi tak berbazir, Nabi tak membuang-buang benda. Sebagai contoh, kita makan misalkan. Ambil makanan, kalau kita cukup makan 1 pinggan saja, ambil nasi 1 pinggan. Dengan lauk secukupnya. Jangan ambil nasi sampai bertumpuk-tumpuk, lauk bertumpuk-tumpuk, lepas tu kita makan, lepas tu banyak tak habis, terbuang. Itu membazir nama dia. Jelas tak? Sifat mukmin tak boleh membazir. Walaupun air banyak lah Ustaz, nasi banyak, sekarang banyak, nanti mungkin tak banyak. Justru kita kena guna dengan baik. Sifat mukmin yang pertama adalah tidak membazir. Soalan, apa yang dimaksud dengan membazir? Apa yang dimaksud dengan membazir? Membazir ni kaedahnya macam ni adik-adik. Membazir adalah kita guna sesuatu melebihi keperluan. Kita guna sesuatu melebihi keperluan. Kita cukup berwudu 1 liter air misalkan, tapi guna air sampai 2 liter, maknanya membazir. Kita cukup untuk guna slipper 1 slipper saja, 1 pasang saja, tapi kita beli sampai 5 pasang, membazir. Kita cukup kereta untuk 1 keluarga 1 saja, tapi kita beli sampai 4-5 biji, membazir. Sebab membazir maknanya adalah lebih daripada keperluan. Tapi kalau memang cukup untuk keperluan saja, memang perlu kita untuk sampai 5 kereta, belilah. Kita perlu sampai 3 pasang kasut, belilah. Memang kita perlu. Misalkan kasut untuk pergi ke masjid 1, kasut untuk pergi sukan 1, kasut untuk kita bekerja 1. Perlu ni Ustaz, saya memang perlulah beli. Tapi kalau tak perlu kita beli, itu namanya membazir. Jelas tak? Kita perlu pen 3 biji, kalau perlu belilah. Tapi kalau kita tak perlu beli juga sampai 3 biji, itu namanya membazir. Itu namanya membazir. Justru bazir tak membazir mengikut keperluan. Jelas ke tak jelas? Bazir membazir adalah mengikut keperluan. Kalau tak perlu kita beli juga, maka disebut sebagai pembaziran. Dan dalam Al-Quran disebut innal mubazirin
kanu ikhwanas syayatin. Orang yang suka membazir ni adalah kawan syaitan. Apa makna syaitan? Maknanya syaitan. Ikhwan syayatin bermakna dia adalah orang yang suka merusak keadaan. Sebab syaitan maknanya adalah orang yang suka merusak. Dia tak memperbaiki keadaan, malah merusak keadaan. Justru membazir, buang-buang energi, buang-buang benda untuk perkara yang tak perlu adalah sifat syaitan yang mesti dijauhi. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Babu kaifal wudu. Qala hadatsana Hajjaj bin al-Minhal qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Malik ibn Urfudah qala sami'tu Abda Khairin yaqul ra'aitu Aliyan ata bi kursiyyin faqa'ada 'alaihi fi ar-rahabah thumma ata bi tawrin min ma'in fa akfahu 'ala kaffihi fa ghassala kaffayhi salasan thumma tamadmada wastanshaqa salasan jama'a bainal madmadati wal istinshaqi bi kaffin wahidin thumma ghassala wajhahu salasan wa zira'aihi salasan thumma masaha ra'sahu bi yadihi wa wasafa Syu'batu bi kaffayhi min muqaddami ra'sihi ila mu'akhkhari qala Syu'batu fala adri araddahuma am la thumma ghassala rijlaihi salasan thumma qala hadza wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faman sarrahu an yanzura ila wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadza wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kedua, bagaimana berwudu. Hajjaj bin Minhal memberitahu kami, Syu'bah memberitahu kami, Malik bin Urfudah memberitahu saya, aku mendengar Abdu Khairin berkata, aku melihat Ali. Ali ini adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dan menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Ali mengambil kerusi lalu duduk di atasnya di Rahabah. Rahabah satu tempat di Kufah. Jadi Sayyidina Ali ambil kursi, duduk. Kenapa? Sebab Sayyidina Ali nak ajarkan murid-muridnya berwudu. Jadi duduk sambil berwudu. Soalan, adakah kalau kita berwudu mesti duduk? Tak, boleh berdiri, boleh duduk. Terpulang pada kita berbaring pun boleh berwudu. Misalkan tengah sakit kan. Ini Sayyidina Ali saja nak ajarkan cara berwudu dengan cara sambil duduk. Beliau lalu mengambil sebekas air. Sekarang kita nak tengok wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin adik-adik sudah sering berwudu kan, tahu bagaimana berwudu. Tapi sekarang kita nak tengok tahu bagaimana berwudu, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut hadis ni. Beliau lalu mengambil sebekas air. Orang berwudu dulu pakai bekas air. Kalau kita pakai tap water, betul tak? Pakai tap water. Kalau dulu pakai bekas air, letak bekas. Dan guna bekas ni air lebih jimat sebenarnya daripada tap water selalu buka air mengalir macam tu je kan. Kalau bekas tak, kita boleh guna dengan baik. Beliau lalu mengambil sebekas air, kemudian menuangkannya ke tapak tangan. Yang pertama wudu dengan basuh tapak tangan terlebih dahulu 3 kali. Lalu beliau membasuh kedua-dua tapak tangannya 3 kali. Jadi wudu pertama tapak tangan 3 kali. Tapak tangan basah, jari-jari pun kita kena sela-sela macam ni. Beliau lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Beliau menghimpun kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dalam tapak tangan yang sama. Tengok cara kita berkumur-kumur, dan wudu kan kita kumur-kumur kan. Kumur-kumur yang diajarkan di sini adalah kita kumur-kumur sekali dengan masukkan air ke hidung. Jadi ambil ciduk air dengan satu tapak, kita kumur, kita buang, lalu kita masukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung bukan basahkan tangan letak di hidung macam ni, bukan. Ini salah adik-adik berwudu macam tu. Berwudu yang benar adalah air mesti dihirup, masuk ke dalam hidung kita sampai masuk ke pangkal hidung kita di sini, rasa macam panas sikit, betul tak? Kemudian kita keluarkan sekali dengan semua kotoran yang ada dalam hidung kita. Itu wudu yang betul. Wudu yang betul adalah kita hirup air, sedut dia sampai ke pangkal hidung kita, kemudian kita keluarkan semula. Kalau nak dibersihkan sesuatu dalam lubang hidung kita, gunakan jari kelingking nih, masukkan ke dalam hidung kita, bersihkan. Jadi wudu bukan cuma basuh, masukkan macam ni, silap ya. Jadi kita kena hirup dia dan sedut dia masuk ke dalam hidung.
Perkara ni lebih sunnah lagi, sunnah muakkadah lagi, kalau kita baru bangun tidur, kata Nabi. Siapa yang baru bangun tidur, maka sunnah kita untuk sedut air sampai ke hidung, keluarkan semula. Sebab kata Nabi, syaitan menginap di dalam pangkal hidung kita. Syaitan di sini bukan syaitan pocong, bukan. Syaitan di sini bukan syaitan hantu maklimah, bukan. Tapi syaitan di sini adalah kotoran, kuman-kuman, mungkin virus juga, betul tak? Jadi kita bincang tentang virus ni, mungkin tu juga dikira sebagai syaitan tu, sebab setiap sesuatu yang mengganggu kesehatan manusia itu adalah syaitan. Jadi hirup dia, kalau wudu, masukkan dalam hidung, keluarkan semula. Berapa kali? 3 kali. Yang dibuat oleh Nabi macam tu. Ambil air 1 kali, kumur, buang, masukkan air dalam hidung, jangan ambil lagi air. Itu untuk 1 kali cidukan untuk 2 perkara. 1 kali cidukan untuk 2 perkara. Kumur, masukkan air ke dalam hidung. Ambil lagi 1 ciduk lagi, kumur, masukkan air dalam hidung. Ambil lagi 1 kali, kumur, masukkan dalam hidung. Itu nama 3 kali. 1 ciduk untuk 2 perkara. Beliau menghimpun kumur-kumur dan masukkan air ke hidung dalam tapak tangan yang sama. Beliau lalu membasuh muka 3 kali. Selepas kumur-kumur, basuh muka 3 kali. Dan membasuh tangan 3 kali. Tangan sampai mana? Sampai siku 3 kali. Beliau kemudian juga dalam membasuh tangan ni, tuan-tuan ingat, jari-jari juga sekali di sela-sela 3 kali. Beliau kemudian mengusap kepala dengan tangannya. Selepas tangan, kepala. Dalam wudu kan? Syu'bah mempraktikkan mengusap dengan kedua-dua tapak tangannya dari bagian hadapan kepala hingga ke akhirnya. Syu'bah berkata, aku tidak tahu sama ada mengembalikannya semula ke hadapan kepala ataukah tidak. Jadi cara mengusap kepala macam ni. Ambil air, basuhkan tangan kita, usap dari depan hingga ke belakang, pakai 2 tapak tangan kita. Jadi kalau berwudu, macam mana dibuat? Basahkan tapak tangan kita dua-dua, lalu usap dari depan macam ni sampai ke belakang. Nah, kata Syu'bah, saya tak pasti kalau tangan sudah sampai ke tekuk belakang ni, kembalikan lagi ke depan ke tak? Ada yang katakan kembalikan, ada yang tak. Berapa kali usapan ke atas kepala ni, tuan-tuan? 1 kali sahaja. Dalam semua hadis yang sahih daripada Nabi, usapan kepala 1 kali sahaja. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita sunat 3 kali. So, kita buat 1 kali ke 3 kali? 3 mazhab kata, mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, cukup 1 kali saja. Tapi mazhab Maliki sunat 3 kali. Mana yang betul? Semua betul lah, tuan-tuan. Nak guna yang mana aja, tapi kita follow mana yang kita nak ikut mazhab mana. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali buat. Dalam hadis semua hanya menyebutkan satu kali saja. Dua-dua dibolehkan. Nah, usap kepala ni, tuan-tuan, sunat macam tadi, semua kepala basah. Semua kepala diusap. Betul tak? Jangan sikit je. Sebagian saja. Sebagian sah ke tak? Sah. Tapi sunatnya adalah semua. Betul tak? Beliau lalu membasuh kedua-dua kaki 3 kali. Selepas tu baru kaki basuh 3 kali. Ingat, ada beza dengan usap dengan basuh. Kepala usap, tangan basuh, muka basuh, kaki basuh. Apa beza usap dengan basuh? Kalau usap ni nipis, basuh ni basah. Justru basuh muka maknanya air banyak di muka. Basuh tangan maknanya air banyak di tangan. Basuh kaki maknanya air banyak di kaki. Tapi kalau usap maknanya nipis saja. Tangan kita basahkan, terus kita jalankan di atas kepala.
Tak mesti basah sampai ke ujung rambut-rambut nih. Tak, usap maknanya nipis saja. Jelas tak? Itu perbezaan dia. Dalam hadis ni tak sebut telinga. Telinga macam mana? Diusap ke dibasuh? Kita nak tengok mazhab Syafi'i. Saya boleh sebut bincang kenaan dengan beza mazhab ni tuan-tuan, supaya dia tak pening kepala nanti. Nah, mazhab Syafi'i kita, telinga lepas usap kepala, ambil air baru, telinga kita basuh, betul tak? 3 kali. Betul kata, boleh buat macam tu, boleh. 3 mazhab yang lain, tuan-tuan, mazhab Hanafi misalkan, telinga diusap sekali dengan kepala. Jadi macam tadi, kepala diusap, terus telinga sekali. Dia tak asingkan, kepala ambil air baru, itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain, dia boleh kepala terus dengan telinga. Faham kata faham ni? Beza mazhab ni pening kepala ke tak? Tak, baguslah orang maha tahfiz ni. Kita sedikit hafal Quran, beza fiqh juga mendalam, supaya kita nanti keluar. Sebab kalau di kampung kita di Selama ni, alah semua mazhab Syafi'i je, tak ada masalah pun. Tapi kalau tuan-tuan nanti pergi ke luar negeri, belajar ke Mesir misalkan, atau umrah, haji, jumpa orang lain, macam mana wuduk dia lain, wuduk dia tak sah ustaz, awak mengaji tak dalam lah, betul tak? That's why saya bagi tahu awal-awal supaya kita tak pening kepala, sebab saya yakin suatu hari nanti kita akan pergi ke tempat lain untuk belajar dari ulama yang lain. Beliau lalu membasuh kedua-dua kaki 3 kali. Ali lalu berkata, ini adalah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ingin melihat wudu Rasulullah, maka ini adalah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara wudu Nabi.